Dalam masa terdekat, holocaust nuklear dikenali sebagai The Flash menyebabkan ekocide, iaitu kemusnahan besar-besaran alam. Kini Amerika Syarikat adalah tanah terbiar pasca apokaliptik dan orang ramai perlu melakukan keterlaluan untuk terus hidup. 30 tahun selepas The Flash di dalam hutan yang dipenuhi abu, seekor kucing menghampiri badan yang reput untuk memberi makan semasa berdekatan. Ellie menunggu dengan anak panah sedia. Sebaik sahaja dia mendengar kucing itu mengeong, dia menembak dan membunuhnya serta-merta. Selepas mengambil kucing itu, Ellie meneruskan perjalanan, hanya berhenti untuk memeriksa di dalam kereta untuk apa-apa yang berguna selain rangka. Akhirnya dia menemui sebuah rumah terbiar, dan semasa dia mencari bilik, dia cuba mengisi kantinnya tetapi paip tidak berfungsi. Apabila dia membuka almari, bau busuk serta-merta menyedarkan dia tentang mayat tergantung, tetapi itu tidak menghalangnya daripada menepuknya untuk apa-apa yang berguna. Selepas itu Ellie memasak kucing sambil membersihkan senjatanya dan mendengar ipot lamanya. Bau daging panggang mendapat perhatian seekor tikus, yang Ellie perasan apabila dia mendengarnya berdecit dan dia berkongsi sedikit daging kucing dengannya. Selepas membersihkan diri dengan tuala basah, Ellie bermalam di rumah membaca bukunya dan tidur. Keesokan paginya, dia mendapati ipotnya hampir kehabisan bateri dan pelantar bateri kereta yang dia gunakan untuk mengecasnya juga akan kehabisan. Buat masa ini dia meneruskan perjalanan dan di tengah jalan, dia terjumpa seorang wanita dengan troli beli belah yang rosak meminta bantuan. Pada ketika itu dia mengesan bau yang mengerikan dan memanggil Samsung yang bersembunyi berdekatan, perasan ia hanya perangkap. Kumpulan itu keluar dan ketua mula menolak Ellie untuk merompaknya, tetapi tiba-tiba Ellie memotong tangan ketua dengan parangnya. Kemudian dia melawan ahli kumpulan yang lain pada masa yang sama, dengan cepat membunuh mereka semua hanya dalam beberapa minit tanpa mendapat satu cala pun padanya. Ia hampir seolah-olah Ellie dilindungi oleh Tuhan. Kemudian Ellie membunuh pemimpin itu juga tetapi dia membiarkan wanita itu hidup. Dia mempunyai sebotol air, tetapi sebaik sahaja dia menghidunya, dia boleh mengetahui bahawa ia tidak baik dan menjatuhkannya. Selepas memeriksa semua badan untuk sebarang objek yang berguna, dia kembali ke jalan raya, mendengar muziknya sehingga ipotnya kehabisan kuasa. Apabila dia berjalan berhampiran lebuh raya yang musnah, dia terdengar sekumpulan penunggang motosikal menyerang pasangan. Ellie berasa buruk tetapi mengingatkan dirinya untuk tidak terlibat kerana kumpulan itu membunuh lelaki itu, mengambil kesempatan ke atas wanita itu, dan mencuri semua buku mereka. Setelah penunggang basikal hilang, Ellie keluar dari persembunyian dan terus pergi sehingga dia menemui sebuah bandar di mana dia memasuki kedai jurutera, yang segera mengancamnya dengan senjatanya. Sebaik sahaja Ellie mendengar ini, dia mengambil senjata itu untuk membuktikan dia lebih kuat dan segera memberikannya semula, menjelaskan dia hanya seorang pelanggan. Kemudian dia meminta jurutera untuk mengecas semula pelantar baterinya, menawarkan untuk membayar dengan beberapa tuala basah dan pemetik api sebagai bayaran. Semasa jurutera bekerja, Ellie pergi ke bar di seberang jalan, di mana penunggang motosikal yang membunuh sedang melawat Carnegie, panglima perang yang menjaga bandar ini. Carnegie sedang mencari buku yang sangat khusus supaya semua orang suruhannya membawakan mana-mana buku yang mereka temui, walaupun mereka tidak dapat membaca tajuknya kerana mereka buta huruf. Dia melihat semua buku yang mereka bawa hari ini tetapi apa yang dia mahukan tidak ada, jadi dia menghantar semuanya untuk dibakar. Moodnya bertambah baik apabila ketua geng Redridge mendedahkan dia juga menjumpai sampel kecil syampu, jadi Carnegie segera menggunakannya pada gundiknya Claudia, yang buta jadi dia sangat menikmati bau dan urutan kepala. Di tingkat bawah, Ellie membayar dengan sarung tangan dan selendang untuk mengisi semula kantinnya. Semasa mengeluarkan barang-barangnya, dia secara tidak sengaja menyentuh seekor kucing, menyebabkan kucing itu mendesis kepadanya. Bartender memberikan kantin kepada anak perempuan Claudia, Solara, yang keluar semula untuk mengisinya. Redridge cuba menghalang jalannya untuk menunjukkan minatnya terhadapnya, tetapi dia mengabaikannya dan menyertai barisan untuk mendapatkan air. Di dalam, seorang ahli kumpulan marah kerana Ellie menyentuh kucingnya dan cuba memulakan pergaduhan, tetapi Ellie hanya menghantukkan mukanya ke palang dan cuba pergi. Pada masa itu, kumpulan yang lain menyerangnya, jadi Ellie tidak mempunyai pilihan selain melawan. Dengan gerakan pantas parangnya, Ellie melawan semua Samsung pada masa yang sama, membunuh mereka seorang demi seorang tanpa mengeluarkan peluh. Tidak lama kemudian semua Samsung itu mati kecuali seorang, tetapi apabila dia akan membunuhnya juga, Solara kembali dan merayunya untuk berhenti.
Gangguan itu menyebabkan Ali terperangkap dan dibawa berjumpa Carnegie yang memintanya menjadi salah seorang anak buahnya. Ali tidak berminat dan cuba pergi semula tetapi Carnegie memaksanya untuk bermalam. Selepas itu, Claudia membawa Ali sedikit makanan dan dia serta-merta dapat memberitahu dia buta, jadi dia bertanya kepadanya beberapa soalan tentang kisahnya. Kemudian Carnegie menghantar Solara ke bilik Ali untuk meyakinkannya supaya tinggal dengan sibuk dengannya, hanya untuk Ali menolaknya. Dia juga cuba untuk menendangnya keluar, tetapi Solara menjelaskan Carnegie akan menyakiti Claudia jika dia tidak melakukan ini, jadi Ali membenarkan dia bermalam. Memandangkan Solara tidak sering berjumpa dengan orang yang sebaya dengan Ali, dia bertanya soalan tentang kehidupan sebelum The Flash dan Ali berkongsi beberapa cerita. Solara juga menemui buku Ali dan teruja, bertanya tentang kandungannya kerana dia tidak boleh membaca, tetapi Ali segera menutupnya dan enggan membincangkannya. Apabila dia akhirnya duduk untuk makan, dia berkongsi makanan dengan Solara dan mengajarnya cara menyebut rahmat. Keesokan paginya Solara bersarapan dengan Claudia dan menyebut perkataan yang diajar Ali kepadanya. Carnegie terkejut mendengarnya dan menuntut untuk mengetahui bagaimana Solara mempelajarinya, menyakiti Claudia apabila Solara tidak banyak bercakap. Terdesak untuk membantu ibunya, Solara memberitahunya bahawa Ali mempunyai sebuah buku dengan simbol aneh di atasnya, membuat salib dengan jarinya. Ternyata Carnegie mahukan Bibel, dan Ali mempunyai satu-satunya yang tinggal di dunia kerana semua yang lain dibakar sejurus selepas The Flash. Teruja, dia mengarahkan Redridge untuk mendapatkannya buku Ali, tetapi apabila mereka memasuki bilik Ali sudah tiada. Redridge segera membunuh pengawal kerana kesilapan mereka kemudian menghantar orangnya untuk mencari Ali. Sementara itu Ali mendapatkan baterinya daripada jurutera dan cuba meninggalkan bandar, hanya untuk Carnegie muncul dan meminta buku itu. Dia fikir Bibel adalah cara terbaik untuk meletakkan masyarakat di bawah kawalannya dan sanggup membunuh Ali untuk itu, namun Ali terus berlalu pergi. Tiba-tiba Redridge menembak Ali 2 kali, tetapi dia terlepas kedua-dua pukulan. Dengan rasa jengkel, Ali mengeluarkan pistolnya dan mula menembak mana-mana orang yang dia dengar bergerak, mendarat dengan mahir setiap tembakan manakala peluru yang ditembak oleh musuh merinduinya setiap kali. Apabila dia kehabisan peluru dalam pistolnya, dia mengeluarkan senapang patah dan terus membunuh Samson itu, memukul Carnegie di kaki dalam. Proses itu, memandangkan Ali benar-benar mempunyai perlindungan suci, Redridge membenarkan dia pergi buat masa ini. Selepas Carnegie mendapatkan kakinya dirawat oleh doktor, dia cuba menghantar kumpulan itu mengejar Ali. Bagaimanapun Redridge berhati-hati selepas kehilangan begitu ramai lelaki, jadi dia membuat perjanjian, dia akan mendapatkan buku itu jika Carnegie membenarkan dia menjadikan Solara sebagai gundiknya. Beberapa saat kemudian, Ali mendengar Solara mengekorinya. Dia menjelaskan Claudia menghantarnya kerana dia akan lebih selamat bersamanya, tetapi Ali cuba menghantarnya pergi. Bertekad untuk mengubah fikirannya, Solara menawarkan untuk membawanya ke bekalan air di bandar itu, yang ternyata menjadi mata air bawah tanah yang bersih. Ali tidak sabar-sabar memenuhi kantinnya, kemudian dia menipu Solara dan mengurungnya di dalam gua supaya dia boleh meneruskan perjalanannya seorang diri. Tidak lama kemudian Solara berjaya melarikan diri dan cuba mengejar Ali, hanya untuk mencari wanita dengan kereta patah sebaliknya. Solara cuba membantunya, tetapi wanita itu menyuruhnya pergi, tidak mahu seorang gadis muda yang tidak bersalah terjebak dalam perangkap. Tiba-tiba dua Samsung menyerang Solara dan selepas memukulnya beberapa kali, mereka mengheretnya ke tempat peribadi untuk mengambil kesempatan ke atasnya. Jeritannya membolehkan Ali menemuinya dan dia menembak Samsung di pangkal paha dengan anak panah kemudian yang lain di kerongkong. Solara mengucapkan terima kasih kepada Ali dengan pelukan dan mereka pergi bersama-sama. Kemudian, Carnegie dan Redridge menemui mayat itu berkat burung yang terbang di atasnya. Mereka juga menemui sehelai pakaian Solara, jadi mereka tahu arah yang hendak diambil. Di jalan raya, Ali juga mendengar seekor burung dan menggunakan anak panah untuk menjatuhkannya. Semasa dia mengambil burung itu, dia meminta Solara untuk mengambil wayar dari haluannya. Apabila malam tiba, Ali dan Solara memutuskan untuk berehat di menara penyejuk lama. Solara meminta Ali membacakan kepadanya, jadi Ali berkongsi beberapa baris sebelum meletakkan buku itu. Ali juga berkongsi bahawa apabila dia menjumpai Bibel, satu suara memberitahu dia ke mana harus pergi untuk memastikan buku itu selamat dan dia akan dilindungi.
Kemudian saudara memintanya untuk mengajarnya cara membaca, tetapi dia tidak bertindak balas, jadi saudara menunggu dia tertidur untuk cuba mengambil buku itu. Namun sebaik sahaja dia membuka zip, Ellie membuka matanya dan membuatkan dia melangkah menjauhi beg itu. Keesokan harinya, kedua-dua mereka meneruskan perjalanan dan akhirnya mereka menemui sebuah rumah dengan papan tanda yang bertulis, tidak menceroboh, tetapi mereka tidak melihatnya dan menghampiri pintu. Tiba-tiba satu perangkap terbuka di bawah kaki mereka dan mereka jatuh ke dalam lubang sebelum pintu terbuka untuk mendedahkan Martha dan George, pasangan warga emas bersenjata yang telah tinggal di rumah ini sejak sebelum The Flash. Mereka bertanya mengapa mereka tidak mematuhi tanda itu dan apabila Ellie meminta maaf dengan kata-kata dan sopan santun, mereka memutuskan untuk membenarkan mereka masuk. Pada mulanya sembang berjalan lancar dan mereka berkongsi teh yang menarik, namun keadaan menjadi janggal apabila pasangan itu menunjukkan kepada mereka halaman belakang tempat mereka menyimpan semua mayat mereka yang cuba menyerang rumah mereka. Ellie memberitahu saudara mereka harus pergi kerana pasangan itu adalah kanibal dan dia menahan pistolnya untuk menghalang mereka daripada menghalang jalan mereka. Bagaimanapun dalam perjalanan keluar, Carnegie dan gengnya tiba dengan kereta. Ellie dan saudara segera kembali ke dalam dan George mendedahkan koleksi besar senjata yang bersembunyi di sofa. Menggunakan megafon, Carnegie memberitahu Ellie untuk menghantar saudara dengan buku itu untuk mengelakkan pergaduhan. Satu bungkusan mengalir keluar dari tingkap dan Redridge bergegas untuk mengambilnya, tetapi bukannya Alkitab dia menemui bom. Dia berlari untuk bersembunyi sebelum letupan berlaku, meletupkan dua kereta dan membunuh beberapa Samsung. Orang-orang Carnegie segera melepaskan tembakan ke arah rumah itu, dan Ellie bertindak balas dengan membaling bom tangan. Redridge yang marah membalas dengan menembak peluru berpandu dan meletupkan separuh rumah, membunuh Martha. Marah, George mula menembak seperti orang gila dan membunuh seramai mungkin Samsung sehingga musuh mengeluarkan pistol Gatling untuk membunuhnya dan membuat yang lain menyerah diri. Tidak lama kemudian Ellie dan saudara dikepung dan diseret keluar dari rumah. Carnegie mengancam untuk membunuh saudara, jadi Ellie tidak mempunyai pilihan selain memberitahunya dia menyembunyikan buku itu di dalam TV. Redridge mengambil semula buku itu dan memberikannya kepada Carnegie, yang melepaskan saudara dan menembak Ellie di perut. Ellie cuba berdiri dengan belati di tangan, tetapi Carnegie menendangnya dan pergi bersama anak buahnya, membawa saudara bersama. Dalam salah satu van, Redridge meletakkan parang Ellie pada papan pemuka manakala saudara mengeluarkan wayar dari haluan Ellie, menggunakannya untuk mencekik pemandu dan menyebabkan van itu terbalik beberapa kali sehingga ia berhenti. Ketika kereta-kereta lain berpusing untuk memeriksa apa yang berlaku, saudara pergi ke tempat duduk pemandu dan mencari bom tangan, yang dia baling ke arah kenderaan untuk meletupkan satu lagi. Kemudian dia melompat ke tempat duduk pemandu dan mendapati Redridge telah tertusuk oleh parang Ellie. Dia masih hidup dan berjaya menarik parang, tetapi sebaik keluar dari van, dia mati. Selepas itu saudara memandu pergi dan Carnegie memutuskan untuk tidak mengejarnya dalam kereta terakhir kerana dia sudah memiliki buku itu. Apabila saudara tiba di rumah, dia tidak dapat menjumpai Ellie, jadi dia terus memandu sehingga dia mendapati dia di jalan raya masih cuba sampai ke destinasinya. Dia segera memasukkannya ke dalam van dan dia membalut lukanya dengan pita pelekat. Selepas beberapa jam memandu, mereka berjaya sampai ke jambatan Golden Gate, yang rosak dan tidak boleh dilalui. Ellie menyebut mereka dekat, jadi mereka mencari bot dayung untuk pergi ke Pulau Alcatraz. Apabila Ellie terlalu letih untuk terus mendayung, saudara melakukannya untuknya. Kembali ke bandar, Carnegie gagal membuka buku kerana ia mempunyai kunci yang sangat kuat padanya. Dia memanggil jurutera untuk membuka kuncinya dan teruja akhirnya membacanya, hanya untuk mengetahui ia dalam Braille. Ternyata Ellie buta sejak awal lagi, itulah sebabnya dia hanya bertindak balas terhadap sesuatu apabila dia mendengarnya, menghidunya atau menyentuhnya. Terdesak, Carnegie meminta Claudia membacakan buku itu untuknya. Claudia jelas gembira membaca Braille sekali lagi, tetapi dia berbohong kepadanya, mengatakan dia terlupa cara melakukannya. Dia juga menjelaskan dia boleh menghidu kakinya yang cedera dan ia dijangkiti, jadi tiada siapa yang akan menghormatinya lagi. Carnegie memeriksa bar dan mendapati penduduk tempatan merompaknya, apatah lagi anak buahnya berlawan antara satu sama lain, jadi dia rebah dalam keputusasaan. Kembali di Alcatraz, seorang pengawal bersenjata menerima kedua-dua mereka dan Ellie meyakinkannya untuk membenarkan mereka berlalu dengan mengatakan dia mempunyai Bibel.
Mereka bertemu dengan kurator yang telah mengumpulkan semua jenis seni dari sebelum The Flash untuk memelihara sejarah manusia dan semoga membina semula suatu hari nanti. Mereka tidak mempunyai salinan Bibel, jadi Ali mendedahkan dia menghafal semuanya dan mula mendiktenya supaya kurator boleh membuat salinannya sendiri. Tugas itu mengambil masa yang lama, jadi Ali berehat untuk bercukur dan menukar pakaian bersih. Selepas banyak kerja, Bibel baru akhirnya siap, dan Ali mati dengan tenang akibat luka tembak. Sebaik sahaja Ali dikebumikan di taman halaman Alcatraz dan salinan Bibel yang terikat ditambahkan pada koleksi, Solara pergi, mendengar ipot Ali dan membawa parangnya dalam perjalanan pulang kepada ibunya.